بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Surah An-Nisa ayat 135. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbelitkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menyatakan di antara sifat orang yang beriman itu mestilah adil. Adil meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, bukan sama banyak. Ramai kalangan menafsirkan adil itu sama banyak. Itu salah. Kerana kedudukan manusia tidak sama, tanggungjawab tidak sama, boleh memikul bebanan tidak sama, maka hendaklah diberi mengikut kedudukan masing-masing. Itu makna adil. Contohnya, dalam masalah pesaka, lidzakari mithlu hazzil unthayain, bagi lelaki sekali ganda daripada perempuan. Itu adil. Banyak orang mengatakan itu tak adil. Itu fikiran tak betul, fikiran salah. Allah Ta'ala menetapkan berdasarkan kepada tanggungjawab dan kewajipan yang berbeza di antara lelaki dan perempuan. Begitulah dalam perkara yang lain. Contohnya dalam ekonomi negara kita. Di antara Bumi Putra dengan Bumi Putra sebagai contoh. Bukan bermakna adil sama banyak. Kerana kedudukan Bumi Putra hidup di luar bandar. Orang bukan Bumi Putra duduk di bandar. Luar bandar tidak ada kemudahan sebagaimana bandar. Bandar ada kemudahan dan berbagai-bagai keistimewaan. Jumlah orang Bumi Putra lebih besar daripada orang bukan Bumi Putra yang duduk di bandar. Dan sebab itu tidak boleh disamakan. Ini adil yang diajar oleh Islam. Banyak orang kepala dia pusing, ikut hawa nafsu. Termasuk dalam masalah kehakiman. Bila seorang jadi hakim, dengan ke siapa? Ayah ke, anak ke, keluarga ke? Salah tetap salah. Betul tetap betul. Jangan ke kaya dan miskin. Orang yang dekat dengan kita dan jauh dengan kita.
mesti meletakkan sesuatu kena pada tempatnya dengan seksama, bukan sama. Sama lain, seksama lain. Sama-sama banyak, seksama itu ialah dengan meletakkan sesuatu dengan bijak, dengan teliti, dengan pandai. Tepat dengan kedudukan dan keadaannya. Lawan hukum Allah adalah mengikut hawa nafsu. Jangan buat senyap-senyap kerana ada hati kita terhadap orang ni, maka kita membuat pembahagian ataupun meletakkan sesuatu tidak kena. Menjadi saksi di mahkamah, jangan kira siapa. Saksi bohong adalah dosa besar dalam Islam. Dosa besar jadi saksi bohong di mahkamah. Tidak boleh sekali-kali. Walaupun orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hanya orang Islam saja yang boleh buat benda ni. Yang bukan Islam tak boleh buat. Kerana apa? Kerana orang Islam percaya kepada hari akhirat. Percaya pada Allah Ta'ala. Orang bukan Islam dia cakap saja, dia tak percaya pada Allah Ta'ala. Tak percaya pada dosa dan pahala. Dan tak percaya pada hari akhirat. Dengan sebab itulah Islam mesti memerintah. Islam mesti memimpin. Ulama-ulama fiqh meletakkan syarat jadi pemimpin. Yang pertama Islam. Yang kedua adalah bukan ilmu saja. Ilmu satu perkara. Islam sangat penting. Sebagaimana semayang, puasa, zakat, haji perkara ibadat. Orang bukan Islam tidak sah ibadatnya. Begitulah perkara kepimpinan. Urusan dunia boleh. Bila berkait urusan siapa ke hari akhirat, mesti orang Islam. Tak boleh bukan Islam. Hari ini sudah masuk dalam kepala pakai ikut pandai. Pakai ikut suka. Integriti. Apa benda integriti ni? Iaitulah syakhsiah, kepribadian yang tinggi. Kepribadian yang tinggi mengikut orang bukan Islam, zahir saja, tak ada roh. Tak ada dosa pahala. Kita orang Islam ada roh, ada dosa pahala. Mereka tak ada roh dan tak ada dosa pahala. Dengan sebab itulah, sejak jahat orang Islam, akhir masuk syurga juga dia bertaubat. Sebaik-baik orang kafir, akhir masuk neraka juga kerana tidak ada iman. Tak apalah. Hak baik kafir baik pada hak jahat Islam. Ni ada ni. Perangai ni. Sudah disebar dalam dunia pada hari ini. Masuk dalam kepala. Ingat. Dia ajar pada kita orang Islam kalau ada iman satu zarah dalam hati di hari kiamat, walaupun masuk neraka, boleh masuk syurga pula. Kalau tak ada iman, baik macam mana pun haba'an mansura, habuk di atas dunia ini sahaja. Dengan sebab itu perkara Islam ni sangat penting. Ini bukan cakap manusia, ini firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kata begitu. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la yuhbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini firman Allah Ta'ala. Jika sekiranya engkau sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tak ada iman, diberi wahyu kepadamu dan kepada rasul-rasul yang dahulu daripada-Mu, sekiranya mu sendiri wahai Muhammad syirik, tak ada iman, terhapuslah semua amalan kamu. Di akhirat kamu termasuk di kalangan orang yang rugi. Di sini pentingnya iman itu, Islam itu sangat penting, bukan pakai ikut suka. Kerana orang Islam dia dah masuk air dah molek dalam kepala. Masuk benda tak molek dalam kepala orang Islam. Ini serangan pemikiran.
yang dimasukkan oleh orang Yahudi dan kepala orang Islam, menyebabkan jadi sesak barat habis. Ayat tersebut mensyaratkan kepada orang yang sempurna imannya mestilah bersifat adil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hari akhirat, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian hari akhirat, hendaklah ia memuliakan jirannya yang dekat rumah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Padahal bercakap baik ada dalam rukun Islam, tak ada. Rukun Islam 5 perkara ada sebut dah cakap baik, tak ada. Rukun iman 6 perkara ada sebut dah cakap baik, tak ada. Rukun Islam, rukun iman 6 perkara. Muliakan jiran ada, tak ada dalam rukun Islam, rukun iman, tak ada. Ini termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Cabang 2 kalimah syahadah. Cabang beriman pada Allah dan hari akhirat, pada Rasul, pada malaikat. Cabang-cabang dia walaupun tak disebut. Politik tak ada. Tak ada rukun Islam, politik. Tak apalah ikut mana-mana pun. Bilang rukun Islam tak ada. Nikah pun tak ada. Tak sah nikah ha? Tak sah nikah. Tak boleh. Ini diajar oleh Allah Ta'ala, diajar oleh Nabi. Masuk dalam cabang-cabang dia. Begitulah. Semua amal yang soleh, amal yang baik, sama ada yang wajib, yang sunat, yang harus, termasuk amal yang diharamkan, yang makruh lebih baik ditinggalkan, walaupun tak termasuk dalam rukun-rukun iman dan Islam, menjadi sebahagian daripada iman dan Islam. Semua nas yang tersebut menerangkan betapa iman dan akidah kepercayaan itu mempunyai hubungan dengan akhlak, dengan perangai seseorang, melahirkan akhlak yang mulia. Seorang yang sungguh-sungguh beriman, akidah dia betul, kepercayaan dia betul, akhlak dia baik, perangai dia baik. Adapun ibadat yang dibina di atas akidah yang ikhlas itu membuahkan akhlak yang mulia. Ibadat yang kita buat mendatangkan berkat. Semayang, puasa, zakat, haji, bukan saja boleh pahala, mendatangkan berkat bagi kehidupan kita dalam perkara-perkara yang lain. Apa makna berkat? Membawa kebaikan, membawa faedah dunia dan akhirat. Tak ada berkat, perkara itu sia-sia saja. Itu beza berkat dengan tak berkat. Berkat ni ada dalam Islam, tak ada dalam bukan Islam. Firman Allah Ta'ala, "Qul anna ahlal qura amanu wattaqu fafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu." Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman percaya pada Allah dan bertakwa, ikut perintah Allah, meninggalkan larangannya, nescaya kami buka keberkatan-keberkatan yang turun dari langit dan keluar daripada bumi. Keberkatan ialah rezeki yang mendatangkan kebaikan. Sama ada hujan yang turun ataupun yang keluar dari perut bumi, tanaman, galian dan sebagainya, masuk dalam darah daging kita, menjadikan kita seorang yang baik, beramal soleh, ada berkat. Yang tak ada berkat ni makan kenyang saja je, sia-sia, tidak menggerakkan kepada kita kepada hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ibadat yang dibina di atas akidah,
Kepercayaan membuahkan akhlak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini mengatakan puasa menimbulkan sifat takwa. Bila seseorang itu berpuasa dengan iman, bukan kerana adat, bukan kerana malu korang, nak tunjuk korang. Puasa dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas kerana Allah Ta'ala ni bukan sebut kerana Allah Ta'ala. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, tapi hati nak tunjuk korang, tak pakai gawar. Inilah itu terjemah niat saja. Terjemahan niat begitu. Kerana Allah Ta'ala ni dari segi hakikat yang mesti kita buat sungguh-sungguh ikhlas kerana Allah Ta'ala. Duduk bahas dalam kitab fiqh sampai lebu kita nak mari kerana Allah Ta'ala tu, sampai mari waswah. Tapi perangai buruk huduh, nak tunjuk korang macam-macam. Tak korang kata takbir tak betul ni, takbir acak kali. Takbir tak betul, takbir acak kali. Nyakit waswah, ikut setan, nak tunjuk korang. Waswah ni sebenarnya ikut setan, bukan ikut Allah Ta'ala, ikut setan. Setan goda dia takut orang, takut ni, takut ni, takut ni. Jadi nyakit waswah. Kerana Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar kemampuan yang ada pada kamu. Ikut kemampuan kita. Jangan buat lebih daripada kemampuan kita. Kita tak roh. Kemampuan kita sekadar mana Allah Ta'ala suruh itu saja. Orang yang puasa sebenar-benar puasa menzahirkan sifat takwa. Lepas puasa dia menjadi seorang yang baik. Lepas bulan Ramadan menjadi seorang yang baik. Seorang yang bertambah kuat agama dia. Begitulah ibadat-ibadat yang lain. Lepas balik Mekah jadi juru. Lepas balik Mekah, kohodok juru. Menandakan ibadat tidak membentuk pribadi dia. Ibadat yang dibina di atas iman. Ayat ini menyatakan hikmat puasa itu ialah membuahkan sifat takwa, iaitu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya sehingga menjadi sifat yang tertanam di dalam dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Suratul Ankabut ayat 45. Artinya, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya zikrullah, menyebut dan ingat kepada Allah, adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ada orang tu semayang tak tinggal, judi tak tinggal. Semayang tak tinggal, main arak tak tinggal. Ada orang begitu. Semayang tak tinggal, buat dosa besar macam-macam. Semayang tak tergamuk nak tinggal. Ada iman dalam diri dia, tapi tak tahan nafsu pergi buat maksiat juga. Tak semayang tak tergamuk, semayang juga. Dia semayang, lepas tu buat maksiat. Semayang buat maksiat. Orang yang macam ni ada harapan berubah. Semayang akan mengubah dia akhirnya menjadi seorang yang baik, akan meninggalkan maksiat. Di sinilah dikatakan sembahyang itu tiang agama. Kalau orang semayang pun dok, apa pun dok semayang tak dok, jawab dia pakai terus lah. Tak balik kepada kebenaran, tak balik kepada keinsafan dan kesedaran. Ini faedah semayang. Memang banyak dalam kehidupan manusia, orang yang mengerjakan maksiat, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal, maksiat dia buat juga. Bertaubat, buat pulak. Bertaubat, buat pulak. Ikhlas hati dia, tak boleh nak tahan hawa nafsu dia. Disebut dalam hadis Qudsi, dalam hadis Qudsi,
Nabi menceritakan apa yang Allah Ta'ala lakukan. Ada seorang mengerjakan maksiat. Selepas mengerjakan maksiat, dia bertaubat, beristighfar dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, bertaubat sungguh-sungguh. Tiba-tiba tak boleh nak tahan hawa nafsu, buat maksiat pula. Padahal dia ikhlas, tak ada niat nak buat maksiat pula. Kalau sekiranya bertaubat tapi dalam hati ada peluang nak gomo pula, ini tak boleh. Ini tak betul. Ini taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Tiba-tiba dibuat maksiat pula. Lalu Allah Ta'ala kata, hamba-Ku mengerjakan dosa. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Buat maksiat pula. Buat maksiat, lepas tu sesal bertaubat balik. Bertaubat dengan hati yang ikhlas. Lalu Tuhan kata, hamba-Ku tahu dia ada Tuhan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Lama-lama buat maksiat pula. Tak boleh tahan hawa nafsu. Patut sedar. Dia bertaubat balik. Tuhan kata, hamba-Ku tahu dia ada Tuhan mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Aku sentiasa mengampunkan dosanya. Dia buat dosa pun. Dituntut pintu taubat sehingga matahari naik ke arah barat. Nyawa sampai ke halqam. Bila nyawa sampai ke halqam, nampak dah malaikat nak cabut nyawa. Ke halqam tak boleh nak buat apa macam Firaun. Nyawa ke halqam baru nak beriman. Tuhan tak terima dah. Begitulah bila berlaku tanda besar dunia akan kiamat. Berlaku cuaca dunia berubah. Kemarau, panas, musim tidak menentu lagi. Hari ini kita melihat matahari berjalan tidak mengikut masa macam kita. Di kutub utara dan kutub selatan. Belah kutub utara tu, kalau musim sejuk, malam 24 jam. Kadang-kadang malam 23 jam, siang sejam je. Sekejap matahari naik. Di ujung dunia. Ini biasa bulan 12. Kutub selatan biasanya pertengahan tahun. Malam panjang. Bila musim panas, siang panjang pula. 24 jam matahari ada sama. Panjang. Ia akan berlaku pusingan dunia ni berubah. Pasti dunia dah tak betul. Bila tak betul, matahari naik dari arah barat. Masa itu pintu taubat ditutup. Bangun-bangun tengok matahari naik belah lip, tak jatuh, naik belah lip, pusing. Masa tu taubatlah, tak terima dah taubat. Selagi matahari belum naik dari arah barat, ini akan berlaku. Bila Tuhan kata berlaku, berlakulah. Bila? Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Ini belum berlaku lagi. Tapi nyawa sampai ke halqam boleh berlaku bila-bila. Sebelum itu manusia boleh bertaubat. Orang yang siap mengerjakan amal yang saleh dengan ikhlas, amal itu mendatangkan berkat pada dia. Maksudnya sembahyang yang sebenar itu membersihkan manusia dari akhlak-akhlak yang keji dan menumbuhkan akhlak yang terpuji. Dan zikrullah itu lebih besar kesan dan peranannya. Ingat kepada Allah, berzikir sangat besar kesannya. Bukan saja berzikir dengan lidah, termasuk dengan hati. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Surah At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Allah Ta'ala suruh Nabi ambil zakat daripada umat Islam. Kerajaan Islam ambil zakat daripada orang Islam. Orang Islam yang berada, keterangannya bahawa zakat itu membersihkan mereka dari sifat bakhil dan kasihkan dunia, di samping menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memberkatkan harta benda mereka dengan berkembangnya. Bila buat zakat, harta benda jadi berkembang, jadi bertambah. Ada orang takut nak beri zakat, cukar, tak takut.
Padahal cukai banyak pada zakat lagi. Orang ambil cukai tak marah. Sebab kerajaan ambil. Ambil zakat marah sebab Tuhan perintah. Ini perangai manusia. Kalau Tuhan nak lawan selalu, kerajaan tak apa. Tak apa duduk mengapu ke kerajaan. Lupa pada Allah Ta'ala. Ini perangai manusia. Pada zakat sikit bukan banyak sangat. Zakat diambil daripada mereka yang berada saja. Yang sampai nisab. Orang yang tak sampai nisab, tak sampai tahap harta yang banyak tak kena zakat. Orang fakir miskin tak kena zakat. Kena zakat ni orang lebih daripada perbelanjaan dia. Itu kena zakat. Kena zakat. Zakat fitrah yang diwajib sekali setahun tu lebih pada nafkah makan minum anak bini pada hari raya lebih. Kalau siapa tak ada mengekih, tak ada benda, maka tak wajib pada dia keluar zakat. Kan tak ada. Boleh beri suami isteri je, nak beri anak tak boleh. Sekadar beli itu saja. Ini zakat. Zakat fitrah hendak banyak mana? Zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat harta benda itu besar. Mereka yang berada saja. Islam tidak menyekat kekayaan orang. Tetapi orang kaya mestilah menunaikan tanggungjawab terhadap masyarakat. Menolong fakir miskin dengan cara yang betul, dengan cara yang sungguh-sungguh. Untuk bebaskan daripada kemiskinan atau ringankan bebanan dia. Dengan dia buat begitu, harta jadi berkat. Jadi suci daripada dosa dan kehidupan dia akan jadi baik. Ditolong oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah penggerak hati. Akidah dan ibadah yang dibina di atas akidah menggerak dan membentukkan hati, di mana akidah beriman kepada Allah, beriman kepada adanya hisab dan balasan, menjadikan hati sentiasa hidup dan berwaspada. Maksudnya akidah kepercayaan kita, iman kita dan ibadat kita yang dibina di atas iman dan akidah itu, kepercayaan itu boleh menggerakkan hati kita supaya mengerjakan amal-amal yang soleh. Hati adalah raja bagi diri manusia, menggerakkan anggota-anggotanya supaya mengerjakan amal yang soleh. Khususnya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yang melihat, yang mengetahui, yang mendengar. Tuhan kita pula beri rezeki kepada kita, dan kita percaya adanya hari akhirat, akan dihisap amalan yang kita buat di atas dunia ini. Sama ada amalan yang baik, dia beri pahala, balasannya syurga. Amalan yang jahat, dosa. Kalau tidak bertaubat, neraka. Semua perkara ini menyebabkan hati kita berwaspada, berjaga-jaga. Dengan itu, seseorang itu percaya dan menyadari bahawa Allah sentiasa bersamanya di mana sahaja dia berada, sama ada di rumah atau di masa musafir berjalan, di tempat yang nyata, yang terang atau tersembunyi. Allah itu sentiasa mengetahui, mendengar dan melihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah inna Allah bikulli syai'in alim
Surah Al-Mujadilah ayat 7. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada perbualan rahsia antara tiga orang, malaikat dialah Allah yang keempatnya. Dan tiada 5 orang, malaikat dia yang keenamnya. Dan tiada pula perbualan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, malaikat dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Sama ada yang hidup bergerak atau yang tak bergerak. Orang yang berbisik, najwa ni berbisik, bercakap, berbisik, berbincang di tempat rahsia atau memang tak ada orang. Kalau dia berbisik 3 orang, Allah yang keempat yang mengetahui. Kalau 6 orang, yang keempat Allah yang kelima. Kalau dia di mana orang, Allah yang keenam. Di mana saja berapa orang pun Allah mesti mengetahui, kerana sifat mengetahui wajib bagi Allah Ta'ala. Dan Allah akan ceritakan apa yang mereka buat pada hari kiamat kelak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wala fis sama' wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabim mubin." Surah Yunus ayat 61. Artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan, malaikat kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah habuk yang halus di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil yang daripada habuk itu, dan tidak pula yang lebih besar dari itu. Malaikat tercatat dalam kitab yang nyata, dalam tulisan ilmu Allah Ta'ala. Seseorang yang mukmin, yang beriman itu percaya adanya hisab pada hari kiamat, mestilah menerima balasan sama ada ke syurga atau ke neraka. Menurut iman, amal baik dan jahat, hisab dan pembicaraan pada hari kiamat itu sangat adil dan diterangkan segala-galanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang mukmin itu, yang beriman itu, percaya adanya hisab pada hari kiamat, mestilah menerima balasan sama ada ke syurga atau ke neraka. Menurut iman, amal baik dan jahat. Hisab dan pembicaraan pada hari kiamat itu sangat adil, diterangkan segala-galanya. Seperti yang kita belajar dulu, di antara beriman kepada hari akhirat itu ialah percaya adanya hisab. Semua amalan manusia dihisab, yakni dikira, bagi menentukan
hukuman yang adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Menerima balasan segala perkara yang dia percaya dan dia buat dalam kehidupan dunia ini. Menurut iman, iman ada asas kepada semua amalan. Amalan yang baik tidak diterima oleh Allah kalau tidak ada iman. Orang-orang yang kafir yang beramal, amal yang soleh, banyak macam mana sekalipun, kalau tidak ada iman ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau imannya tidak sah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang lebih dulu daripadamu, sekiranya kamu sekutukan sesuatu dengan Allah, percaya Tuhan yang lain daripada Allah, imannya tak betul, la yahbatanna 'amaluk, amal yang jahat kalau dia bertaubat diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah, dengan syarat dia mesti seorang Islam, seorang yang beriman, yang bertaubat. Walau banyak mana sekalipun dosa yang dia buat, diampun oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, yakni hamba yang beriman, sekiranya kamu datang kepadaku sepenuh bumi dosa untuk bertaubat, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga keampunan daripadaku. Ini janji Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman kalau mereka bertaubat. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak menceritakan kisah mereka yang bertaubat. Seorang yang membunuh 100 orang bertaubat, diampun oleh Allah Ta'ala. Seorang pelacur Bani Israel diampun dosanya oleh Allah dengan sebab dia membuang duri yang mengganggu orang di tengah jalan. Ini keampunan Allah kepada mereka yang beriman. Yang beriman. Yang tak ada iman, tak diterima keampunannya. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau kamu beristighfar pada orang munafik 70 kali, banyak istighfar, Tuhan tak terima istighfarmu terhadap munafik. Walaupun yang beristighfar itu Nabi sendiri. Nabi Nuh minta anaknya yang kafir diselamatkan, ditolak oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim sebut tentang ayahnya yang kafir, ditolak oleh Allah Ta'ala. Syafaat tak diizin kepada nabi-nabi, malaikat kepada mereka yang beriman saja. Di sini menunjukkan betapa iman itu besar maknanya, sehingga amal yang soleh diterima dengan iman. Istighfar orang yang jahat diterima dengan iman. Hisab dan pembicaraan pada hari kiamat sangat adil. Padahal Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala-galanya. Allah Ta'ala maha mendengar segala-galanya. Allah Ta'ala maha melihat segala-galanya. Allah Ta'ala tidak hukum dengan tahunya saja, tidak hukum dengan melihat saja, tidak hukum dengan mendengar saja. Allah Ta'ala hukum dengan tulisan-tulisan malaikat.
dengan saksi-saksi, sama ada saksi makhluk ataupun saksi pada diri manusia itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Surah Qaf ayat 17 hingga 18. Artinya, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan satu lagi duduk di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jangan kita ingat malaikat ni tunggu di masjid, kita mari ke masjid je. Malaikat tunggu di tempat semayang dia, semayang kedok. Malaikat ikut kita habis, pergi ke laut, pergi ke darat, duduk di kedai, duduk di pejabat, duduk dalam bilik. Malaikat sentiasa ikut kita di mana saja untuk mencatat amal yang dibuat oleh seseorang manusia itu. Bukan sahaja amal ibadat, termasuk amal dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bal rusuluna ladaihim yaktubun." Surah Az-Zukhruf ayat 80. Artinya, apakah mereka mengira bahawa kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yakni malaikat-malaikat kami, selalu mencatat di sisi mereka. Tuhan mengatakan, aku dengar apa yang kamu bisik. Kamu bisik pun aku dengar. Bukan sekadar itu, malaikat aku mencatat apa yang kamu cakap, apa yang kamu buat. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Surah Al-Isra ayat 13 hingga 14. Artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab, buku yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Tuhan memberi amaran kepada manusia, kamu kena sedar segala amalan kamu diikat pada leher kamu, dekat dengan kita, tak boleh lari. Pada hari kiamat, diletakkan pada leher kamu, dan ada sebuah buku tulisan mencatatkan amalan kamu. Bila kamu tengok buku dan lihat tulisannya, kamu tahu kamu buat sungguh semua apa yang tulis dalam buku itu. Ingat apa yang buat di atas dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal waznu yawma idznil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun." Surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Artinya, timangan pada hari itu ialah kebenaran. Maka barang siapa berat timangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesiapa yang ringan timangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Tuhan kata dah hari kiamat kelak, ada orang yang amal baik dia berat kerana banyak. Ada orang yang amal baik dia ringan, sikit saja atau tak ada langsung. Pada masa itu, orang yang mengerjakan amal yang jahat sedar dia merugikan dia sendiri. Sebabnya dia engkar ayat-ayat Allah yang dibaca dalam dunia pada hari ini. Dia tak percaya. Dengan akidah beriman kepada Allah dan hari akhirat,
dengan kepercayaan kepada Allah dan hari akhirat, maka seseorang itu sentiasa menghisap diri dia sendiri di atas dunia ni. Maka disunatkan, kadang-kadang wajib kita kena sedar diri kita sendiri. Bila-bila masa sebelum tidur dan seumpamanya, apa yang kita buat pada hari ini, amal baik, amal jahat, dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Sedar dan berwaspada kerana menyedari segala akibat dari segala pegangan dan tindak tanduknya, menyebabkan tidak berani untuk berbohong, menipu, zalim, khianat, sombong, berpura-pura dan lain-lain lagi dari akhlak-akhlak yang buruk, sama ada secara nyata atau tersembunyi. Bila seorang tu percaya kepada Allah dan hari akhirat, menyebabkan dia tak berani nak buat kerja jahat. Sama ada kerja jahat yang zahir, yang orang nampak, ataupun dalam hati dia, perasaan yang buruk dalam hati. Lalu ia berakhlak dengan akhlak yang mulia, kerana hati yang ditanam di dalamnya akidah yang benar itu akan sentiasa berhati-hati, cermat sebelum beramal dengan bertanya terlebih dahulu, apakah amalan yang hendak dilakukan itu baik atau jahat. Bila nak buat sesuatu, tanya ni baik ke jahat ni, molek ke tak. Kenapa dia beramal? Kerana siapa dia beramal. Dia beramal kerana siapa? Kerana Allah ke kerana nak tunjuk korang? Dan akan membuat muhasabah, yakni perkiraan terhadap diri sendiri setelah melakukannya. Apakah yang telah diamal itu baik? Kenapa dia telah melakukannya? Dan bagaimanakah dia telah melakukannya? Sebagaimana kata penyair ahli tasawuf bersyair, "Idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu wala tahsabanna Allah yaghfilu sa'atan wala annama yakhfa alayhi yaghibu." Ini syair ahli tasawuf. Artinya, apabila kamu dapat menyembunyikan di suatu masa, janganlah kamu berkata, aku telah berjaya menyembunyikannya. Tetapi katakanlah kepada diriku ini, ada malaikat-malaikat yang memerhati. Janganlah kamu menyangka Allah itu lalai pada satu masa. Dan tiadalah sekali-kali apa yang kamu sembunyikan itu hilang darinya. Ini penyair ahli tasawuf. Dan di sana ada seorang penyair zaman jahiliyah, Zuhair bin Abi Salma, penyair zaman jahiliyah. Dia ni tak sempat dengan Nabi. Mati setahun sebelum Nabi dizahirkan ke dunia. Tapi dia ni termasuk ahli fitrah. Orang yang percaya pada Tuhan, percaya pada hari akhirat. Disebut dalam syair dia, "Wa mahma takun inda mri'in min khalifatin fa in khalaha yakhfa 'ala an-nas ya'lami." Walau bagaimana sekalipun seseorang itu mengerjakan amal yang jahat, dia sembunyikan kepada orang, mesti pada satu hari orang tahu jahat dia itu. Ini penyair ahli seorang jahiliah yang tahu fitrah, sifat yang bersih pada dia, walaupun dia tak ada dengan Nabi, tapi adik-beradik dia dan anak-anak dia masuk Islam. Masuk Islam. Syair dia yang terkenal menyebutkan amal yang jahat itu kalau sembunyikan akhirnya terdedah juga. Wallahu a'lam.